Boleh nampak slide saya Puan Wani? Nampak Puan Faika. Okey, terima kasih. Teruskan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada semua peserta yang sudi hadir untuk webinar kita pada tengah hari ini. Okey, saya akan membentangkan mengenai Sokratif yang merupakan satu perisian yang telah sebenarnya benda ni dah lama, cumanya benda ni timbul apabila berlakunya pandemik ini di Malaysia. Kalau ikut ni Sokratif ni telah dijalankan dah lama dah. Okey, kita teruskan. Okey, objektif saya pada tengah hari ini adalah yang pertama, mengetahui aplikasi Sokratif. Yang kedua, mengetahui keperluan aplikasi Sokratif. Ketiga, mengetahui proses aplikasi Sokratif. Keempat, mengetahui kebaikan apa itu perisian Sokratif ini. Dan yang kelima, kita sama-sama akan mengaplikasikan perisian ini untuk pelajar kita. Okey, saya akan cuba buat demo sikit lah untuk cikgu-cikgu ya. Okey. Okey, pertama sekali saya akan menceritakan tentang Sokratif. Okey, Sokratif ni sebenarnya adalah berasal daripada perkataan Socrates, iaitu berasal daripada Greek. Okey, kalau kita tengok Socrates ni merupakan ahli falsafah Greek lah. Dia telah dijalankan oleh student daripada Boston Based Student School student. Okey, dalam proses ini mereka membangunkan satu perisian yang mana cikgu dapat membina satu kuis yang mudah yang boleh diambil oleh pelajar melalui laptop, handphone ataupun tablet dengan kadar yang lebih mudah. Okey. Sebab apa saya kata Sokratif ni mudah, sebab kalau kita download dalam handset pun dia tak berat sangat seperti perisian-perisian yang sebelum ni. Jadi murid kita tak ada kekangan lah untuk nak download ini cara lebih mudah. Dan bentuk-bentuk soalan dalam Sokratif ni boleh dipelbagaikan bersesuaian dengan keperluan murid dan juga PBD kita lah. Okey, sebab saya tahu cikgu-cikgu sekarang ni tengah isi PBD, tengah buat macam-macam lagi lah untuk pentaksiran kan. Sebab dia dah masuk bulan 6 ni, selalunya pihak-pihak PBD, JPN akan minta PBD. Jadi saya mencari satu Sokratif ni, satu perisian yang bersesuaian. Semoga kita dapat cari satu indikator yang dapat kita buat PBD ini dengan lebih baik. Okey. Ini adalah bentuk Sokratif. Okey, pertama sekali untuk pelajar dia warna biru, student, dan juga guru warna orange. Dua perisian ni berbeza, tetapi cikgu boleh akses sebab saya fokuskan kat sini sebab saya tengok audiens kita pada tengah hari ini kebanyakan guru. Jadi kita akan cuba untuk bagaimana cikgu nak buat soalan, macam mana kita nak buat pentaksiran. Okey. Setakat tu okey tak Wani? Laju sangat ke? Setakat ni jelas. Setakat ini jelas Puan Faika. Okey, sebab kita kena pergi buat kita kena kenal dululah apa itu Sokratif kan. Betul. Baru kita lebih ni. Okey, terima kasih Puan Wani. Saya teruskan. Okey, ada orang tanya, apa beza perisian Sokratif ni berbanding dengan perisian-perisian cikgu yang selalu guna dalam GC, Google Classroom ni? Okey, contohnya macam cikgu pernah guna, cikgu pernah guna Quizzes, pernah guna, yang sekarang tengah famous adalah Canva, betul? Cikgu-cikgu boleh komen dekat bawah YouTube tu, apa perisian yang cikgu selalu guna untuk, dan mudah tak cikgu nak buat PBD berdasarkan perisian tersebut. Okey, bagi saya Sokratif ni lebih mudah sebab pertama sekali kepada murid, dia tak perlu sign up ataupun sign in. Sebab murid hanya perlu masukkan room name saja yang diberikan kepada guru. Sebab cikgu kadang-kadang kita jumpa murid-murid yang lupa password
Google macam tadi telah diterangkan sebelum ni slot kan, ada yang lupa email lah, lupa password lah, jadi payahlah kepada murid untuk akses. Kadang-kadang cikgu saya lupa sebab tu saya tak masuk kelas kan, macam-macam alasan lah. Tapi untuk Socrative ni bagi saya agak mudah sebab dia perlu masukkan room name saja dan cikgu bagi link tu, boleh cari dekat link tu, terus masukkan room name, kemudian dia akan akses terus kepada kita punya exercise pada hari tersebut. Okey, murid boleh jawab anytime dan anywhere. Dekat mana-mana dia nak jawab pun boleh. Tak semestinya berada di depan cikgu sahaja, tetapi di mana-mana dia ada akses kepada internet. Jadi murid dapat belajar dengan lebih cepatlah. Okey, assessment for real time. Sebab dalam Socrative ni, soalan-soalan yang diberikan terus boleh dapat jawapan dia. Jadi murid boleh tahu cara untuk menjawab soalan, bentuk soalan dan juga jawapan kepada soalan tersebut dalam masa tersebut juga. Jadi tak perlu masalah lah. Jadi murid kata, saya tak tahu markah saya berapa untuk latihan pada hari ini kan. Cikgu nak kena submit dulu, jadi panjang lah. Tapi mudah juga pada murid sebab dia dah dapat, bila dah habis room name tu, room tu dibuka, lepas tu cikgu boleh paste terus ke WhatsApp ataupun Telegram, email dan juga Google Classroom. Okey, untuk kalau murid tu mudahlah kalau dia yang ada akses kepada laptop, dia tak perlu untuk install apa-apa. Okey, sekejap lagi saya akan tunjukkan dengan lebih lanjut cara bagaimana murid nak akses dan juga cikgu nak akses. Okey, kita tengok kebaikan Socrative pula kepada guru. Pertama sekali memudahkanlah proses PDPC dan juga PDPR sebab cikgu tak perlu buat soalan yang kita tak perlu nak photostat soalan, kita boleh copy soalan daripada soalan yang sedia ada ataupun cikgu boleh buat soalan, kemudian cikgu boleh download soalan tu, dia akan bentuk PDF terus. Jadi bila bentuk PDF ni, cikgu boleh bagi kat student yang mungkin tak sempat untuk online, tak sempat untuk buat assessment pada masa tersebut, kita boleh bagi secara offline. Okey. Kemudian pembelajaran berpusatkan murid dan konsep didik hibur. Sebab bila masuk Socrative ni, dia ada satu ni, dia ada space race. Jadi murid-murid boleh tahu kawan dia jawab cepat ke, dia jawab cepat ke. Jadi mereka berlumba-lumba untuk sama-sama belajar. Okey, bagi saya Socrative ini satu PDPR yang berkesan lah sebab dia dapat menunjukkan pembelajaran yang aktif kepada murid. Okey, kemudian Socrative ni dia ada terus analisis murid, soalan dan juga analisis item. Jadi kita boleh jadikan evidence kepada pembelajaran kita. Jadi kalau pentadbir ataupun cikgu nak buat dokumentasi, tak ada masalah lah. Kita just print, kita boleh simpan dalam drive kita. Kalau ada masa kita boleh print terus untuk bukti. Okey. Penilaian dan juga PBD secara pantas melalui copy dan paste. Okey. Kalau macam ni, sekejap lagi saya akan tunjukkan cara bagaimana kita nak share satu persatu PBD yang boleh dilakukan, penilaian yang boleh dilakukan berdasarkan soalan-soalan yang kita kumpul dalam Socrative yang cikgu boleh buat. Okey, kemudian kita boleh share dan juga edit quiz ke seluruh dunia sebab Socrative ni berbentuk global, jadi dia tak ada masalah lah, bukan dalam GC sahaja. Kita boleh share dengan guru kawan-kawan kita, guru-guru lain, guru-guru di luar negara yang mungkin ada soalan yang sesuai dengan tahap mereka lah. Okey, boleh dijadikan ruang untuk laksanakan PLC. Okey, macam hari ni saya memberikan pendedahan kepada guru-guru yang belum kenal. Saya rasa ada juga cikgu-cikgu yang pernah tahu tapi kita tak tahu cara yang betul-betul cara nak melaksanakan Socrative ni sebab saya rasa dia mudah. Kalau cikgu-cikgu pernah buat Google Form, dia lagi mudah daripada Google Form sebenarnya. Okey, Puan Wani. Ya, Puan Faizah. Ya. Setakat tu jelas tak? Ada apa-apa soalan tak Puan Wani? Setakat ni sangat jelas dan saya sangat tertarik dengan Socrative ni sebab ini pun rasanya kita boleh aplikasikan dalam PDPR kita.
sepanjang musim PKP 3.0 dan saya ingin bertanya Puan Faika, apakah kelebihan Socrative ini berbanding dengan perisian-perisian yang lain, contohnya Quizzes, Canva dan sebagainya? Okey, kalau macam yang saya terangkan sebentar tadi kepada guru dan juga murid, bagi saya sebab dia mudah untuk handle lah. Okey, macam perisian yang GC yang lain tu kadang-kadang dia agak berat, lepas tu dia perlukan kemahiran sikit lah. Tapi bagi saya Socrative ni sebab macam saya cakap tadi, murid tak perlu nak login menggunakan akaun MOE atau apa dia kan. Kita cuma just nak dapatkan nama dan pendedahan. Cuma kita, cikgu boleh copy ke GC lah kalau kita nak menggunakan akaun GC. Macam tu lah Puan ni. Begitu. Okey, menarik. Okey, teruskan Puan Faika. Okey, terima kasih. Ini adalah laman web Socrative. Okey, kalau cikgu-cikgu yang sedang dalam talian sekarang, boleh cuba untuk pergi ke laman web ini, Socrative. Wani boleh cuba Wani ya? Boleh. Okey, socrative.com. Okey. Okey, apa keperluan apabila kita ingin menggunakan Socrative? Ini macam saya sebut tadilah, kita boleh gunakan laptop, komputer, PC dan seumpamanya lah. Okey, untuk pelajar warna biru dan juga untuk guru warna orange. Okey, jingga. Okey, cara akses untuk pelajar. Okey, saya pergi one by one lah sebab kita rasa pertama sekali saya akan terangkan pelajar. Macam mana, sebab kita kena tahu juga pelajar ni nak akses macam mana. Nanti takut dia orang feedback kepada guru, saya nak belajar tapi saya tak boleh masuk lah cikgu. Okey, macam student yang pertama sekali bila dia ni, dia akan jumpa student punya simbol tu untuk Socrative. Kemudian ada student yang akan masukkan kat sini nama dia. Kalau nama dia memang tak boleh lah sebab dia tidak didaftarkan dalam perisian Socrative. Tetapi dia perlu masukkan room yang telah dibuka oleh guru. Okey. Yang pertama sekali, langkah pertama sekali cari dekat Google ke, tak kisahlah nak guna ejen carian apa sekalipun. Okey, boleh jumpa socrative.com. Yang kedua, kita perlu login dekat sebelah kanan atas ni, yang warna biru ni. Okey, ini langkah 2. Langkah 3, student perlu login, student login. Okey, kemudian masukkan room name dan ini cara untuk akses guru pula. Dia hampir sama cara akses tersebut. Okey, langkah 2, cikgu punya. Okey, ada soalan tak Wani tentang cara nak login ni Wani? Puan Wani? Setakat ini belum ada Puan Faika, tapi mungkin nanti Puan Faika boleh tunjukkan secara hands-on sekiranya kita ada masa. Okey, terima kasih. Okey, untuk cikgu kita login kepada teacher login. Okey, langkah 3. Kemudian masukkan email ataupun password. Okey, email atau password ni ada cikgu yang tanya, perlu ke kita nak masukkan email MOE cikgu kan? Ataupun email personal. Okey, untuk makluman cikgu, untuk satu room guru telah diperuntukkan untuk satu email sahaja. Kalau cikgu nak buka 2 room tapi dalam satu room tu saya rasa tak ada masalah walaupun cikgu hanya ada satu room sebab kelas kita tidak bertindih. Contohnya cikgu ada kelas pagi bahasa Melayu daripada pukul 8 hingga 10 pagi. Jadi cikgu boleh buka room untuk bahasa Melayu sahaja dalam masa 2 jam tersebut. Jadi tak bertindih lah. Jadi bila habis pukul 10 cikgu tutup room yang pertama, buka room yang kedua untuk subjek lain pula. Kalau cikgu ada subjek yang lain lah. Itu cara nak jimat lah. Tapi kalau cikgu berminat dengan Socrative ni, cikgu boleh langgan Socrative Pro. Socrative Pro ni dia boleh bagi kat kita lebih kurang 10 room. Maksudnya cikgu boleh on 10 kelas dalam satu masa. Tetapi saya tak pastilah kos dia. Macam tahun lepas, dimaklumkan awal tahun lepas, awal tahun ni lah, daripada tahun lepas lebih kurang dalam $50
lebih kurang 200 lah. Tapi kalau cikgu yang suka kepada pentaksiran yang mudah, ada cikgu yang memang banyak menggunakan Sokratif untuk buat bank soalan dan seumpamanya, saya rasa berbaloi lah untuk 1 tahun. Okay. Ini login kali pertama, kita kena create account lah, isi maklumat semacam biasalah kalau kita nak login kepada Canva ke, nak guna quizzes ke dan perisian-perisian lain. Okey, macam saya tanya masuk tadi, kalau kita dah masuk ke teacher login tu, dia ada 5 toolbar yang ada kat situ lah, quizzes, room, report dan juga result. Boleh cikgu tengok kat situ ada 5 jenis bar kat atas. Kemudian ada 3 bentuk aktiviti. Yang pertama adalah aktiviti quiz. Yang kedua space race. Yang ketiga exit ticket. Lepas tu 3 bentuk soalan iaitu multiple choice, true and false dan juga short answer. Short answer ni boleh juga bentuk dalam kalau multiple tu kita tahulah kan ABC, true false, salah betul. Kemudian bentuk short tu kita boleh bentukkan soalan tu lebih panjang macam soalan cikgu-cikgu sejarah ataupun geografi ke, perlukan soalan yang lebih kepada penerangan dan seumpamanya, memang kita boleh gunakan bentuk soalan tersebut lah. Okey, ini contoh arahan yang saya bagi. Cikgu-cikgu boleh tengok dekat sini. Saya minta untuk subjek dia, kita bagi link terus kepada login pelajar. Jadi room apa yang kita nak guna dekat sini. Jadi murid tak ada masalah lah, dia klik dekat situ terus masuk room kelas saya. Okey, ini contoh analisis item yang saya dah buat. Okey, kita boleh tengok pelajar mana yang masuk tapi tak jawab. Pelajar mana yang jawab, kita boleh tengok setiap soalan tu, soalan mana yang murid tak boleh nak skor. Ada murid yang boleh skor. Kita boleh shufflekan soalan tersebut supaya ada yang murid nak jawab 2 kali, 3 kali kan. Kita tahulah macam mana dia punya proses tersebut. Okey, kemudian copy and paste soalan untuk dijadikan bank soalan. Ini saya rasa menarik sebab kalau kita dalam satu panitia, cikgu nak buat satu soalan untuk semua bab, agak penat lah kan. Jadi mungkin cikgu boleh bahagi dalam grup cikgu. Cikgu A buat bab 1, cikgu B bab 2. Kemudian kita boleh share dan juga boleh kongsi soalan tersebut. Tak ada masalah lah. Jadi kita boleh kumpulkan semua tu, boleh buat dalam bentuk bank soalan. Jadi bila akhir tahun tu kita boleh match soalan dia, boleh copy paste, boleh dalam bentuk pelbagai lah. Jadi cikgu tak penat lah. Mungkin kita boleh bahagikan kan. Tak teruk sangatlah kerja cikgu. Kemudian dia boleh, macam saya cakap tadi, dia boleh disimpan dan boleh download dalam bentuk PDF. Jadi tak ada masalah lah kepada cikgu-cikgu kalau kita nak buat bank soalan. Okay. Ni. Keputusan setiap pelajar tu kita boleh download berdasarkan individu ataupun download berdasarkan kelas analisis tersebut. Jadi mudah sangat. Okey, setakat tu untuk saya punya sharing. Puan Wani? Ya, Puan Faika. Di sini kita ada sedikit soalan daripada para peserta. Daripada Puan Marina Aisyah. Puan Marina bertanya, Puan boleh tahu ada cadangan ke berapa kali boleh guna Sokratif dalam seminggu? Sebenarnya tak ada limit apa-apa pun. Dia tak, cumanya setiap satu akaun, macam saya cakap akaun yang percuma lah, yang saya telah gunakan tu, dia tak ada limit langsung berapa kali. Maksudnya cuma satu-satu room tu boleh dibuka sekali je untuk satu kelas. Satu kelas, satu room. Boleh. Jelas Puan Wani? Ya, saya rasa penerangan Puan Faika tadi sangat jelas. Dan ada soalan yang lain lagi. Bagaimanakah cara guru dalam membuat PBD berdasarkan latihan dalam perisian Sokratif ini?
Okey. Ini kita akan untuk soalan tu saya simpan dulu sebab kita nak tengok cara login dulu. Baru kita boleh tunjuk cara nak buat PBD tersebut. Oh, Okey. menarik. Okey. Ni satu saya simpan dulu dah sebab kita nak tengok cara nak login dulu. Okey, ada yang di talian, cikgu-cikgu boleh login dekat sini, home. Okey, dia akan keluar kat sini. Cikgu-cikgu yang baru boleh daftar. Kalau macam saya dah ada akaun, saya terus login. Okey, cikgu-cikgu akan dapat paparan seperti saya dapat ni. Okey. Yang pertama sekali saya nak tunjuk cara nak buat kuis. Ini antara kuis yang telah saya buat lah. Okey. Kuis dia mudah saja macam kita pernah buat kalau cikgu-cikgu dah biasa dengan perisian Google Form, quizzes, mudah sangat. Contohnya yang pertama sekali kita nak buat soalan, kita create new. Okey, kita pilih soalan apa kita nak, jenis apa. Contoh saya pilih yang pertama, saya pilih multiple choice dulu. Contoh soalan kat sini kita buat quiz tentang saya sebab subjek English yang rendah lah. Sebab hari ni saya boleh tunjuk satu persatu. Contoh dia, what is this? Okey, boleh masukkan gambar macam biasa. Macam kita biasa buat. Okey, contoh kat sini. Okey. Cikgu boleh tengok kat sini. Blue board. Okey, tick kat sini. Okey, answer yang kedua mungkin red board. Kat sini yellow board. Pink board. Okey. Explanation ni cikgu boleh masukkan. Kalau murid jawab betul, apa jawapan dia? Kalau yang salah, apa jawapan dia kan? This is blue ball. Okey, kemudian cikgu tekan save dekat sini. Okey, kemudian cikgu boleh buat soalan yang seterusnya dah kalau nak try true and false pula. Okey, soalan yang kedua. Okay. This is a yellow banana. Contoh. True kan? Okay, save dekat sini. Okay, bila cikgu dah siap soalan, kalau dah ada soalan tu lagi mudah lah dekat tepi, kita just copy sahaja masuk. Okay. Okay, ini soalan yang saya create. Sekejap. Okay, contoh soalan yang saya dah create tadi kan. Ini bentuk-bentuk soalan dia. Cikgu boleh tengok. Okay, dia dah save dah yang tadi saya baru buat tadi. Saya kata soalan dia mudah sebab dia terus convert kepada bentuk PDF. Dan kita boleh share terus. Okay, tengok dia akan download kat sini, dia akan keluar. Tengok dia akan bentuk PDF terus. Puan Wani. Jadi kita tak ada masalah lah kalau murid tersebut contoh dia tak boleh lah kalau kita nak buat contohnya murid tu dia tak sempat nak online, tak boleh masuk kelas kita. Jadi kita boleh bagi dalam bentuk PDF ni, bentuk-bentuk soalan dia lah. Jadi tak ada masalah lah kepada murid tersebut. Okey, seterusnya ini adalah bentuk soalan quizzes dia yang ada lah. Kemudian room. Okey, room name ni cikgu boleh tukar. Kalau macam saya lebih suka guna nama saya lah sebab cikgu dia takut tertukar dengan cikgu lain ke apa semua kan. Okey, nanti saya akan buka untuk cikgu-cikgu sama-sama masuk dengan saya. Saya akan buka room. Okey, yang ni saya cancel lah sebab saya nak gunakan nama tersebut juga. Okey, report.
Report ni lah yang kita nak buat PVD tersebut. Okey, kita tengok kat sini yang mana yang aktif. Okey, contoh dia macam saya baru buat minggu lepas dengan anak murid saya. Okey, yang ni kita boleh tengok nama, respon dan juga result bagi setiap item soalan tersebut. Jadi kita boleh tahulah kalau berapa orang. Oh, contohnya macam untuk sesi yang pertama ni 11 orang saja yang masuk. Okey, lepas tu masuk login saja tapi tak jawab pun. Jadi kita boleh analisis satu persatu. Kita punya ni. Kita boleh share, kita boleh export. Dia akan bagi kita dalam bentuk Excel. Jadi mudahlah kepada cikgu nak tengok item soalan. Soalan kalau saya tengok dekat sini, soalan mana yang jawapan murid salah banyak. Okey, mungkin soalan tu saya perlu tekankan lah pada untuk next class. Okey. Okey, saya tutup bahagian tu. Okey, saya nak minta hari ni macam saya nak launch satu quiz kepada cikgu-cikgu yang sedang bersiaran. Boleh tak Puan Wani? Boleh Puan Faika. Soalan dia mudah saja. Okey, saya launch quiz. Saya pilih kat sini quiz tentang pakaian tadilah. Okay, next. Cikgu boleh pilih bentuk soalan apa yang cikgu nak launch tadi. Kalau cikgu nak buat instant feedback pun boleh. Okay, kalau instant feedback, okay, saya nak semua cikgu masuk direct lah sebab saya nak tengok result tu secara ni. Okay, ada ramai tak yang boleh login Wani yang bersedia dengan kita? Okay, saya tengok kat sini shuffle answer. Tak perlulah kot shuffle answer sebab kita nak name ni. Mungkin ada yang tengah masuk Puan Faika. Mungkin ada yang tengah masuk. Okay, kita tunggu. Room name saya Faika 2021. Yang lain tu dah bersedia. Yang lain ada masuk kot. Okey. Okey, cikgu-cikgu yang boleh masuk, boleh cuba masuk ke Socrative student login tersebut. Okey, kita akan tengok kat sini, kita mungkin boleh bagi masa sikit orang ni. Boleh Puan Faika. Okey. Kalau mungkin ada cikgu-cikgu yang guna device handset pun mudah juga. Sebab kita boleh try untuk ni kita sambil-sambil tu kita tunggu. Kita tunggu respon daripada kita punya peserta. Sebelum kita tak ada lagi respon daripada peserta, ada soalan apa-apa lagi tak Puan Wani? Ya, di sini kita ada soalan dari Cikgu Abi Talib. Soalannya adalah, adakah Socrative ini sesuai untuk soalan objektif ataupun subjektif? Itu soalannya. Soalan dia macam tu ya. Okey, dia ada 3 jenis bentuk soalan. Macam saya terangkan sebentar tadi, dia boleh bentuk multiple choice, ada bentuk betul dan salah, short answer pun ada. Jadi 3 bentuk soalan yang selalu kita gunakan lah dalam pembelajaran kita. Okey, ada tak? Kita tengok. Sebab ada yang mungkin tak akses lagi tak line ke ataupun guna satu device saja kan. Ini bentuk-bentuk quiz yang mana adalah. Ini saya on. Masih belum ada respon. Okey, kalau macam tu kita tengok apa lagi yang cikgu-cikgu boleh buat. Cikgu boleh explore kat sini cara report. Puan Faika, di dekat komen ada yang bagi tahu tak dapat masuk dengan invalid room katanya. Valid group? Invalid room.
Dia cakap tak dapat masuk. Tak dapat masuk Cikgu Nurli bagi tahu kat sini room Faika tu invalid room. Invalid room. Sekejap saya try tengok. Sebab tu mereka tak dapat join. Tak dapat join. Ya. Kalau masuk room kat sini. Okay. Sebab kalau saya tengok dekat sini, saya dah on dah status tu. Okay, sekejap. Saya tukar nama ke. Okay, saya tutup dulu. Saya try on balik. Mungkin ada kesilapan kat mana ke. Okay, saya tukar dulu. Pak Ika hari ni berapa hari bulan? 26 6 2021. Okay, kita rename balik. Okay, room name balik. Cikgu-cikgu boleh try masuk tengok? Boleh tak? Saya launch. Okey, mereka dah boleh masuk dah. Okey, dah boleh masuk dah kan? Ramai dah. Okey. Kita dah nampak dekat masuk sini. Ada Ahmad, Aini Ahmad kat sini. Boleh jawab soalan. Jadi cikgu-cikgu boleh monitor soalan kat sini lah. Tengok. Macam cikgu. Okey, dah ramai dah. Boleh access. Sebab ni saya bagi soalan untuk kelas yang slow learner lah, yang tahap yang rendah Wani. Jadi kita bukan nak tengok jawapan betul ataupun salah. Kita nak menguji kefahaman dia. Ya, kita cara nak tengok bagaimana pengalaman murid kita untuk akses. Jadi bagi saya murid yang slow learner, saya sebab mengajar pendidikan khas, jadi yang slow learner pun tak ada masalah untuk akses kepada Sokratif. Jadi sebab tu saya rasa mudah sangat. Sebab ibu bapa kata dia pun lebih sukalah bila jawab interaktif macam ni kan. Berbanding dengan pembelajaran yang kena tulis, lambat sikit nak feedback. Jadi kita boleh tahu tahap kefahaman mereka tu berdasarkan jawapan. Tapi pastikan dia orang yang jawab sendirilah. Kadang-kadang ada orang lain yang tolong jawab kan. Kat sini. Nanti boleh tengok kat sini orang cepat. Ada cikgu-cikgu yang dah jawab. Ada 60 orang dalam kelas kita Puan Wani. Melaju. Ramai murid cikgu Faika hari ni. Alhamdulillah ramai. Okey, sambil kita tunggu tu Puan Wani, ada soalan lagi tak daripada peserta-peserta kita pada petang ini? Banyak soalannya ni Puan Faika, tapi saya kena cari dulu yang inilah sebab kita kesentukan masa ya. Ya. Sekejap saya cari dulu soalan-soalan. Soalan dari Cikgu Ilin. Budak kena sign juga Sokratif ni, boleh tak kita send link saja dan budak tu jawab? Dia sebab tu saya cakap dia tak macam perisian lain kena download ataupun seumpamanya. Kita just kalau guna laptop tu terus saja pergi dekat sini. Contoh saya masuk secara murid kan. Login. Terus masuk nama saya tadi. Pak Ika 2662021. Dia boleh join terus kat sini. Tak perlu nak login apa-apa. Okey, masuk nama. Saya pakai FS lah. Okey. Terus boleh jawab soalan Puan Wani. Boleh menjawab soalan Puan Elin tadi. Jelas kot Ya. Okey. Ni yang cikgu-cikgu kita jawab tadi. Okey, kat ni saya boleh monitor.
Okey. Okey, setakat tu dulu perkongsian daripada saya Puan Wani sebab saya rasa masa kita dah drag dah tadi. Ada lagi tak soalan Puan Wani? Yang mungkin Sebenarnya ada banyak soalan lagi, uh-huh. tapi mungkin kita tak akan dapat jawab semua. Jadi Okey. mungkin sampai sini sahaja kita punya webinar. Terima Mhm. kasih atas perkongsiannya Puan Faika. Okey. Baiklah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Puan Faika binti Muhammad Fauzi di atas sesi perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat itu sebentar tadi mengenai Sokratif. Diharapkan agar semua peserta yang telah bersama-sama dengan kita pada hari ini mendapat sedikit sebanyak manfaat daripada perkongsian kita kali ini.